sebuah rasa dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan. Indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar Bapak Ibu sekalian? Pada hari ini Pak Haji mendoakan kita semua gembira, bahagia ya, menikmati kehidupan ini. Alhamdulillah, pada hari ini sudah masuk kuliah kita yang ke-61. Dah bermula kuliah kita mengkaji penyakit dan apa herba yang kita nak gunakan. Kalau dulu ni, sebelum ini Pak Haji selalu cerita herba. Herba ni untuk ubat ni, herba ni untuk ubat ni. Tapi hari ini kita tengok satu permasalahan penyakit. Misalnya tajuk kita hari ini ialah antiseptik. Antiseptik ni sangat menarik lah dalam keadaan epidemik. Penyakit COVID-19 ini antiseptik digunakan. Itu kita harus boleh membezakan antiseptik, disinfektan dan antibiotik. Di sini kita kena jelaskan dulu ya, supaya mereka yang memahami dalam ilmu herba ni dapat mengklasifikasikan apa dikatakan sebagai antiseptik. Antiseptik ni ialah bahan yang kita gunakan untuk anti mikroorganisme ya, di bahagian kulit badan kita ini, bahagian kulit seperti orang yang kena luka. Contohnya iodin misalnya. Iodin tu adalah antiseptik. Dan juga di bahagian membran mukosa. Misalkan di dalam mulut kita itu seperti ubat komor misalnya. Itu adalah juga adalah antiseptik. Adapun kalau kita makan, kita ambil untuk memusnahkan bakteria misalnya yang ada dalam tubuh badan itu disebut sebagai antibiotik. Ya, antibiotik. Dan kalau kita gunakan untuk meja, misalnya kita gunakan sabun ataupun apa untuk meja kita, itu dipanggil disinfektan. Hari ini kita banyak sekali yang Pak Haji lihat ya, bila kena COVID-19 ini yang terjual ialah mask muka. Mask muka. Ya, mask muka, dan juga banyak terjual ialah dipanggil hand sanitizer. Banyak kali digunakan. Jadi itu adalah merupakan salah satu daripada antiseptik. Jadi antiseptik ni banyak digunakan sewaktu berlakunya pandemik lah. Sewaktu berlakunya gejala seperti sekarang ini. Itu adalah di antaranya. Baik. Jadi bila kita nak bercakap tentang antiseptik alami ini yang sangat menarik ya, kerana ada rujukan-rujukan daripada hadis-hadis Nabi SAW ya, yang boleh kita lihat bagaimana Nabi SAW itu menggunakan antiseptik daripada tanah. Di mana Nabi SAW itu dia dalam hadis kita dapat lihat baginda SAW telah menggunakan tanah lalu diletak di tempat luka. Di mana beliau telah meludah di atas tanah tersebut dan kawasan tanah tersebut diletakkan di tempat luka untuk menghentikan luka. Itu adalah salah satu daripada cara penggunaan apa dipanggil sebagai antiseptik. Dan yang paling terkenal dalam pengobatan Islam, antiseptik ini ialah madu lebah. Madu lebah digunakan. Diambil madu lebah, disapu. Sejak pada zaman dahulu lagi, di masa-masa peperangan,
digunakan untuk orang yang mempunyai luka-luka yang luas, diletakkan. Sebab apa? Sebab tidak ada seekor kuman yang boleh hidup dalam madu lebah. Jadi madu lebah itu adalah salah satu daripada antiseptik kita sapu. Cumanya yang menariknya, yang Pak Haji nak sebutkan begini, kita harus boleh membezakan apakah dia perbezaan antara antiseptik kimia seperti menggunakan alkohol misalnya, dengan antiseptik alami. Itu harus kita boleh membezakan. Di mana antiseptik alami ini, dia selalunya mempunyai spektrum yang lebih luas, iaitu dia boleh digunakan di luar dan boleh digunakan untuk minum, untuk kita makan. Jadi biasanya kalau makan itu disebut sebagai antibiotik, tetapi antiseptik dan antibiotik ni bergabung sekali di dalam antiseptik alami. Masya-Allah, hebat. Itu hebat. Nanti Pak Haji akan senaraikan kurang lebih 10 jenis tanam-tanaman yang biasa digunakan sebagai antiseptik dan juga digunakan sebagai antibiotik. Masya Allah. Baik, yang pertama sekali Pak Haji nak memulakan ini dengan madu lebah. Madu lebah. Kita lihat ya, bagaimana madu lebah boleh digunakan untuk kulit yang luar. Madu lebah boleh digunakan sebagai ubat komor. Sangat bagus untuk sakit tekak. Dan madu lebah boleh diminum. Bila dah kita boleh gunakan untuk itu, digunakan untuk kulit bagus, digunakan untuk minum juga bagus, maka itulah yang Pak Haji nak sebutkan bahawa antiseptik dan antibiotik itu bergabung sekali. Ya? Dan dia juga untuk membunuh virus, untuk membunuh bakteria, untuk membunuh cacing, nematod. Besar sekali dia punya spektrumnya. Insya-Allah. Jadi oleh sebab itu maka biasanya dalam satu istilah yang selalu kita sebut yang ada hubungannya ialah detoksifikasi. Itu yang kita kena ingat ya, bahawa sesuatu antiseptik herba boleh digunakan untuk kulit, untuk luaran dan juga untuk dalaman. Bila masuk ke dalam dalaman itu dinamakan satu program detoksifikasi. Detoksifikasi boleh berlaku di liver dan juga untuk colon cleansing. Itu sangat menarik. Jadi oleh sebab itu spektrum dia luas itu. Nanti kita akan bincang dia punya spektrum dia tu. Bagaimana dia menjangkau dengan jumlah yang sangat yang bagus. Baik. Jadi ada banyak herba yang sebenarnya, salah satunya yang Pak Haji nak tunjuk hari ini ialah sepang. Casapinia ya, Casapinia. Jadi sepang ini orang Indonesia panggil secang. Orang Malaysia panggil sepang. Ya, Casapinia ini lihat tunjukkan. Jadi sepang ini dijadikan satu produk yang telah Pak Haji daftarkan pada tahun 2001. Ya, tengok sini 2001, di mana dia adalah untuk mengubati luaran dan juga sebagai antiseptik, sebagai antibiotik. Sepang ataupun secang ini. Baik. Cumanya yang menariknya, mari Pak Haji tunjukkan sedikit ya. Ini satu kapsul yang telah Pak Haji ambil, satu kapsul daripada secang kita. Bukakan dia ke dalam air panas ya. Ini memang telah kita sediakan air panas di sini. Ya, kita tengok. Boleh saja kita masukkan saja dengan kapsul-kapsulnya, sebab kapsul ni daripada gelatin. Gelatin akan larut bila masuk ke dalam air panas. Masukkan saja ya. Jadi bila kita itu, kita aduk. Tengok dekat sini. Bila menggunakan sepang atau secang ini, ini boleh digunakan sebagai antiseptik. Boleh digunakan untuk ubat luka, untuk masalah di kulit dan sebagainya. Kalau orang dulu dia basuh muka pada waktu pagi dengan air sepang ini, untuk jadikan muka itu dia jadi glowing. Jadi glowing. Itu di antaranya dapat kita lihat. Tetapi bagi muka yang jerawat juga Masya Allah digunakan ini, dan juga bagi permasalahan-permasalahan kulit yang lain juga digunakan. Baik, jika kita lihat ini
Dia sepang ini dia adalah merupakan antibiotik yang bagus, antibiotik yang sangat kuat, anti microbe, ya, antimikrobial, di mana dia juga bertindak. Ini kalau orang ada mencret, diarrhea, kita minum dia. Jadi ketika kita minum dia menghentikan sebab dia anti kepada bakteria. Ya? Jadi itu ada di antaranya yang Pak Haji nak sebutkan bahawa dia mempunyai spektrum luas. Di luar pun dia guna. Orang kata baik di luar, bagus di dalam. Itu istilah kepada herba. Herba tidak ada yang boleh digunakan untuk di luar. Kebanyakannya yang Pak Haji nak sebutkan sini ialah bila boleh gunakan di luar, boleh guna untuk dalam. Antaranya adalah sepang. Baik, bila dah Pak Haji sebutkan tentang sepang ni, Pak Haji nak bagi sikit informasi tentang ilmu tentang kelebihan sepang, secang, diarrhea ni. Okey, yang pertama dia adalah anti-allergic. Anti-allergic ni dia untuk sinusitis, untuk masalah resedung. Ya, kita tahu banyak herba untuk resedung, tetapi yang mana yang sesuai untuk kita, ya kita kena pilih. Ya, itu adalah di antara anti-allergic. Dan yang kedua dia adalah untuk antioksidan yang kuat dengan pewarnanya, dan juga dia bagus untuk immunity lah, untuk orang yang sentiasa demam. Kalau orang demam selalu kita bagi ni. Dan yang paling serius sekali kita bagi untuk penyakit leukemia. Penyakit leukemia itu ditambah sepang itu plus dengan cendawan ataupun jamur susu harimau. Diberikan dua itu, dikombinasikan, Masya Allah. Dan digunakan untuk asam urat, juga untuk gout ataupun penyakit arthritis yang bisa-bisa keracunan pada kulit kita sebagainya. Dan juga digunakan untuk anti kejang. Anti kejang berarti ada step, ada kejang, ya, anak-anak kejang ataupun kram boleh gunakan. Dan yang terbaiknya dia adalah mempunyai flavonoid yang tinggi yang menyebabkan susupan vitamin C yang paling tinggi boleh diambil. Jadi oleh sebab itu dia baik untuk kulit. Dia baik untuk kulit dan juga untuk penyakit kencing manis, DM. Jadi itu antara penggunaan yang telah digunakan dalam masyarakat dahulu daripada sepang ini. Baik, apabila kita memperkatakan tentang antiseptik tadi, jadi airnya ini digunakan untuk membasuh dia. Itu digunakan sebagai antiseptik. Jadi Masya Allah. Tetapi dalam masyarakat kita, antiseptik ni kebanyakannya dibuat dalam bentuk minyak. Ya, jika kita tengok selalunya orang luka digunakan iodin. Iodin tu adalah air lah, seperti inilah. Tetapi dalam masyarakat kita, kebanyakan antiseptik dibuat dalam bentuk minyak. Jadi sepang ini juga dijadikan minyak sepang, ya. Dan Pak Haji ada mengeluarkan minyak sepang juga. Minyak khusus untuk pencuci kulit muka. Jadi kita sapu di kulit muka ini, dia akan menghilangkan semua kotoran-kotoran dan membersihkan kulit muka kita. Minyak sepang. Ya, itu insya-Allah. Baik, itu adalah yang pertama sekali yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa bagaimana satu pokok sepang ini dia antiseptik yang baik di luar, yang bagus di dalam. Jadi ini biasanya tidak berlakulah. Misalnya kita katakan iodin kita gunakan untuk kulit. Kita boleh minum tak? Tak boleh minum. Tapi sepang boleh guna untuk kulit? Ya. Boleh minum tak? Boleh. Itulah yang membezakan di antara antiseptik yang digunakan di dalam alami, yang digunakan kimiawi. Begitu antiseptik daripada madu lebah, boleh guna untuk luar, boleh minum. Subhanallah. Ya, itu antara kelebihannya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi herba yang pertama yang Pak Haji nak sebut ke sini ialah sepang. Kita belajar. Ingat, bila kita sebut saja antiseptik, sepang. Itu yang pertama. Yang kedua, antiseptik yang kedua ialah jintan, habatus sauda. Habatus sauda ini kita gunakan. Ni, boleh dijadikan antiseptik untuk kulit gatal. Boleh kita sapu untuk luka dekat luar. Tetapi boleh juga kita minum.
Jadi dia bertindak, habatus sauda ini bukan hanya bertindak sebagai antiseptik, dia juga antibiotik. Dia juga ada antibiotik. Jadi oleh sebab itu kalau kita ambil dia, maka berartinya kita cover dalam dan juga luaran. Subhanallah. Begitu juga dengan madu tadi ni, Pak Haji lupa, iaitu salah satu lagi yang ada daripada hubungan dengan madu, iaitu propolis. Propolis pun macam tu. Sebab tu kalau ada orang yang ada dia punya gangrene, luka, sama ada luka itu menjadi gangrene, susah nak sembuh, atau baru luka, maka teteskan dia dengan dia punya minyak daripada propolis. Bila kita teteskan dengan propolis, dia akan menutup luka tersebut. Dia tak jadikan menanah dia dekat situ. Begitu juga dengan orang yang ada masalah gangrene yang Pak Haji selalu sebutkan, kita teteskan dia dengan propolis. Propolis adalah pelindungan kota. Maknanya pelindungan kota yang lebah menjadikan yang ini untuk melindungi daripada masuknya racun di dalam sarang-sarang lebah. Hebat, Masya Allah, pada penciptaan Allah ini. Jadi antiseptik plus dengan antibiotik. Itu ajaib. Baik. Kemudian tentang minyak habatus sauda. Antiseptik dan bertindak sebagai antibiotik. Jadi kalau orang itu mempunyai masalah daripada bakteria, dia muntabir. Kalau kita tidak ada produk yang lain, habatus sauda, minum minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda juga boleh minum untuk orang yang ada sinusitis, orang yang ada flu, orang yang ada sesama. Flu, sinusitis itu menunjukkan bahawa sistem imun kita drop. Jadi dia meningkatkan juga sistem imun. Dan yang paling terbaik, habatus sauda digunakan sesuatu yang berwarna hitam, baik untuk penyakit kencing manis. Ini telah kita belajar. Jadi antiseptik yang kita gunakan ini telah bekerja juga menjadi antibiotik. Masya Allah. Baik. Apabila kita kata antiseptik, antibiotik, dia juga bertindak sebagai antivirus. Kebanyakan herba yang kita lihat, dia ada antibiotik dan antiviral. Virus. Jadi kebanyakannya begitu. Jadi oleh sebab itu maka 3 sekali. Di mana ada antiseptik, di situ ada antiviral, di situ ada antibiotik. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu herba-herba yang Pak Haji bincangkan ini boleh digunakan untuk virus, untuk bakteria, ya, dan juga boleh digunakan untuk kegunaan luar sebagai antiseptik. Masya Allah. Nanti Pak Haji akan terangkan bagaimana cara membuat antiseptik. Ya, dalam masa sekarang ini kita selalu menggunakan antiseptik alkohol. Nanti kita akan tunjuk bagaimana cara membuat antiseptik yang paling mudah. Yang paling mudah untuk kita menghasilkan. Baik, Masya Allah. Okey, itu yang pertama, iaitu kita menggunakan sepang. Cuba tengok sini. Ni warna ni dah jadi warna itu dah. Itu dah. Ya. Dan ini betul hitam. Cuba kita lihat. Bagaimana ini merah, ini hitam. Ya, ini pula cuba tengok madu lebah dia warna begini. Nak golden sikit. Sebagainya. Ini kesemua tidak ada yang percuma. Cuma-cuma. Melainkan Allah yang menciptakan ada tujuan. Yang hitam bagus untuk apa? Untuk kencing manis. Yang hitam ini seperti mana yang Pak Haji sebutkan, ada kromium. Kromium itu baik untuk kencing manis. Sebab bila kita belajar tentang kencing manis, tentang herba, insya-Allah ya, kita melebarkan sikit untuk diulang-ulang. Ya, untuk ulang-ulang, untuk kita faham bahawa masalah orang kencing manis ini ialah kerana kekurangan kromium. Krom itu ada pada sumber yang hitam atau warna kehitam-hitaman. Kalau kita ada satu herba lah, kita tengok ada warna ungu, itu juga adalah khusus untuk penyakit kencing manis. Ya, itu adalah di antaranya. Baik. Jadi antiseptik ini kita boleh gunakan habatus sauda. Ya, habatus sauda ataupun kita panggil, kita juga boleh menggunakan apa yang disebut sebagai selasih.
Macam mana kita gunakan untuk selasih? Selasih kita buat sebagai ubat komor. Ubat komor. Kita ambil selasih, kita rebus, kita buat untuk dia komor. Sebab apa? Dia menghilangkan daripada mukosa, membran mukosa di dalam kerongkong ni. Untuk sakit kerongkong. Begitu juga dengan pokok turi. Ada yang kenal pokok turi. Pokok turi itu kalau di utara ni tempat Pak Haji dipanggil pokok apa dia? Turi, geti. Pokok turi itu, pokok geti orang buat sayur lemak tu, ada yang warna merah, ada warna putih. Ya, jadi yang ambil yang pokok turi yang bunga warna merah. Kulit batangnya itu dibuat ubat komor yang bagus untuk sakit tekak. Itu adalah merupakan salah satu daripada antiseptik. Ubat komor. Ya, menggunakan apa? Menggunakan kulit turi. Masya Allah ya. Turi ini, sikitlah kita bincang pasal turi ya. Sekarang ni susah nak dapat turi ya. Daunnya itu lembut-lembut sikit. Bunga dia macam span. Elok. Macam karipap. Jadi warna putih satu, warna merah satu. Yang merah tu, subhanallah, sangat-sangat bagus. Bunganya ini, dia mengandungi magnesium yang tinggi. Ini. Pak nak cerita sikit. Ada herba, kalau kita kata sepang tadi. Sepang ini, dia ada flavonoid. Flavonoid ni selalunya, dia sebut apa? Flavonoid, vitamin C, vitamin C with flavonoid, with bioflavonoid. Sebab apa disebut macam tu? Jika kita beli vitamin C yang ada di farmasi, vitamin C saja. Tapi kalau dalam kimia tanaman, tumbuh-tumbuhan, dia ada flavonoid. Flavonoid itu menyebabkan penyerapan vitamin C itu akan jadi lengkap. Itu yang membezakan. Baik. Kemudian kita nak cari satu yang bernama magnesium. Magnesium ini Masya Allah. Kalau orang belajar dalam ilmu pertanian, ada satu pupuk namanya pupuk magnesium. Magnesium. Pupuk magnesium ini kalau kita beri, ya, kalau kita berikan, misal kata kita beri kepada pokok-pokok apa pun, dia akan cepat jadi daun itu jadi warna hijau kehitaman. Sebab apa? Sebab magnesium. Pupuk tu baja magnesium. Jadi oleh sebab itu maka magnesium, kalau kita perhati betul-betul, kalau bapa ibu, tuan-puan yang berada di kampung desa, cuba tengok pokok turi. Tengok pokok turi ni atau pokok geti ni, kita tengok daunnya hijau kehitaman. Sebab apa? Dia mengandungi magnesium yang tinggi. Magnesium ini, kalau krom tadi kita gunakan untuk penyakit kencing manis kan? Tadi betul? Kromium, orang sakit jantung sebab kekurangan magnesium. Magnesium. Ya. Kita boleh sebut juga bahawa kita memerlukan kalium, betul. Magnesium. Magnesium ni yang sangat-sangat penting kepada orang yang ada masalah sakit jantung dan juga orang yang ada masalah stroke. Jadi kalau dalam tubuh badan kita cukup magnesium, maka insya-Allah dia tak akan kena stroke. Dia tidak akan jadi stroke. Jadi magnesium ni penting. Sebab tu dulu-dulu orang tercover dengan apa? Dengan banyak mengambil sumber magnesium. Daripada mana? Daripada daun turi. Daun turi. Jadi sebab itu daun turi jangan disepelekan. Ya, itu paling enak dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian apa yang Pak Haji nak sebutkan juga, bahawa dia itu daun turi yang lebih banyak bukan daunnya tetapi pada bunganya. Bunga daun turi itu. Ambil yang bunga yang berwarna merah tu. Dan bila kita ambil dia, kita minum, dia mengeluarkan racun dalam tubuh badan kita. Dia melakukan detoksifikasi. Ya, jadi bunga daripada bunga turi itu melakukan detoksifikasi. Pak Haji dah sebut dah tadi. Sesuatu yang bersifat antiseptik, dia juga bersifat antibiotik. Dalam tanda kutip, bila kita ambil, dia melakukan detoksifikasi. Itu yang sangat baik daripada bunga turi. Ataupun kita ambil juga daripada kulit turi juga bisa kita gunakan. Sebagai contohnya apa? Kita lihat ya, kalau kita ambil bunga turi ini, kita ambil, dia menghilangkan seriawan. Orang yang ada masalah seriawan.
Orang yang ada masalah keputihan, hilang, sembuh cepat. Sebab apa? Sebab dia ada salah satu daripada herba yang mengandungi magnesium yang tinggi. Ya, itu yang Pak Ji nak sebutkan. Kemudian seterusnya, dia juga untuk vitamin C yang tinggi dan rabun senja. Pokok turi ni. Orang yang rabun waktu senja boleh gunakan pokok turi kerana magnesium tinggi. Dan seperti mana yang Pak Ji sebut tadi, dia untuk radang tenggorokan, digunakan sebagai antiseptik untuk komor. Kita rebus kulit batangnya itu lalu kita buat untuk komor. Dan kita boleh juga untuk gunakan dia ini khusus untuk penyakit disentri. Kulit batangnya itu berapa kita gunakan. Dan untuk orang yang penyakit keputihan ni, kalau kita nak ambil daunnya pun boleh kita gunakan. Kita rebus bersama dengan kunyit kita minum. Itulah dia kaedahnya. Kita lihat bagaimana banyaknya antiseptik plus antibiotik plus antivirus yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Itu daripada pokok turi. Baik, mari kita lihat lagi dalam HPA pula. Untuk luka ini kita tak guna iodin, kita guna penawar rimba. Penawar rimba dititiskan di atas tempat luka, insya-Allah kering. Dengan izin Allah, kering. Kalau kita tak gunakan penawar rimba ini, kita boleh gunakan minyak bubut. Minyak MPH. Itu adalah antiseptik dan antibiotik. Baik, sekarang Pak nak tunjukkan dia punya macam mana kelebihan daripada minyak penawar rimba ini. Minyak penawar rimba ini bukan hanya untuk kulit, untuk luka, tetapi dia untuk luka terbakar juga boleh digunakan. Kalau kena besi panas, air panas, boleh kita gunakan. Dan kalau boleh juga kita gunakan untuk orang yang ada mencret, diarrhea, kita minum. Sebab apa? Sebab herba itu sesuatu yang bersifat antiseptik, baik untuk antibiotik, untuk bakteria, untuk virus, dan juga baik juga kita gunakan untuk orang yang mempunyai mempunyai permasalahan seperti diarrhea, orang ada asma disapukan di sini, ya, dan sebagainya. Dipatuk oleh binatang yang berbisa, kita minum. Dipatuk oleh ular, kita minum. Sebab selalunya begitu. Herba ini dia ada antidot. Antidot. Selalunya bila kita sebut antidot, orang akan katakan ambil daripada serum kuda. Serum kuda. Yakni daripada keracunan. Misalnya sebagai contoh, Pak Ji buat contoh kat sini. Ambil daripada racun ular. Lalu dibuat injection pada seekor kuda. Maka kuda itu akan mengeluarkan antibiotiknya sendiri, antibody dia sendiri untuk nak cover racun tersebut. Jadi daripada darah kuda lah itu diambil. Kalau orang tu terkena dengan racun ular, maka dibuat injection, digunakan. Tetapi dalam keadaan kita tidak. Kita tak gunakan begitu. Tapi kita guna daripada alam yang mempunyai kekuatan serum yang mungkin lebih kuat daripada serum kuda. Ya, sebab apa? Kalau kita bagi dia minum, insya-Allah dia jadi antidot. Jadi untuk binatang yang berbisa. Ya, dan untuk jenis pisau yang berbisa, paku yang karat. Ya, kita basahkan, kita letakkan di tempat itu. Boleh digunakan untuk pelbagai guna, termasuk orang yang muntah berak. Kita gunakan. Muntah yang keluar darah, kita gunakan. Dengan cara apa? Kita titis dalam air hangat dan kita minum. Cegukan juga bisa digunakan. Cegukan bahasa Malaysia panggil sedu. Sedu. Jadi kita letak titis dalam air dan kita minumkan. Kita minum. Jadi minum tu jadi obat. Tengok kat sini. Kita minum macam minum minyak lah. Kita minum minyak. Kita ambil beberapa titis. Ya, ini secang 1, 2, 3, 4, 5 ganjil, ya, atau 7, 6, 7. Itu dia. Secang dah jadi obat dah. Masuk antidot juga. Kita aduk sikit dengan ini. Memanglah minyak dan air dia tak
Dia tak bertemu tetapi ada tumpukan-tumpukan minyak di atasnya. Jadi kita minum. Bismillah ya. Pak Haji tunjukkan sikit. Pak Haji minum ya. Bismillah. Ada bau minyak lah sikit. Tapi penawar untuk racun. Untuk berat kita. Kalau orang itu diarrhea berpanjangan, ni secang pun dah jadi obat, minyak pun. Kalau kita tak masuk secang boleh tak? Ya, masuk minyak saja, boleh. Ya, boleh. Macam tu. Boleh digunakan. Jadi apa yang nak sebutkan dekat sini, ini adalah antiseptik. Ini adalah antibiotik. Digunakan. Bagaimana pula dengan minyak bubut? Subhanallah, minyak bubut mempunyai nilai antiseptik yang tinggi pada kulit. Kalau ada masalah kulit, kita gunakan itu, kita rinjis-rinjiskan kalau luka dan sebagainya. Tetapi kalau kita minum, Allah, buasir, mah, tukak lambung, orang yang masalah kembung, masalah liver, keracunan, kembung, orang yang apa dia lagi, yang ada ngilu seluruh tubuh badannya itu kerana racun. Sebab apa? Ingat, Pak Haji dah sebut tadi, antiseptik di luar, antibiotik di dalam. Bila dia masuk ke dalam, dia jadi detoksifikasi. Baik, cukup untuk 30 minit yang pertama. Nanti Pak Haji sambung lagi. Silakan iklan. Pohon ini biasa tumbuh di kawasan tropika dan ia mudah ditanam, juga sesuai dengan apa jua keadaan cuaca. Kelor, moringa, olivera. Pohon kelor mempunyai pelbagai kegunaan daripada akar hingga buahnya. Lebih menarik, tumbuhan ini digelar superfood kerana kaya dengan zat besi, kalsium, vitamin, antioksidan dan banyak lagi. Inilah antara 10 sebab untuk mengamalkan moringa pada setiap hari. Kandungan nutrisi yang tinggi, menurunkan kolesterol, mencegah diabetes, melindungi hati, melawan radikal bebas, merawat keradangan, menstabilkan tekanan darah, membantu sistem penghadaman, meningkatkan imuniti dan menyokong kesihatan otak. Kapsul moringa adalah racikan dan formulasi istimewa Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, pakar herbalis ASEAN, owner dan founder HPE International. Dapatkan kapsul moringa keluaran HPE International. Alhamdulillah. Apa yang Pak nak sebutkan di sini, bahawa kebanyakan antiseptik ini dibuat dalam bentuk minyak. Ini minyak, bentuk minyak. Ini juga minyak bubut. Ini juga minyak habatus sauda. Kebanyakan dalam bentuk minyak. Dan salah satu lagi herba yang digunakan untuk antiseptik. Ini Pak nak sebut. Tengok ramai tak siapa yang tahu ni. Dringo. Ini bukan Ringo. Dringo. Ya, apa itu Dringo? Dringo bahasa Indonesia. Ya, jerangau. Jerangau. Ya, jerangau ada dua, seperti mana kuliah kita yang lepas Pak Haji dah terangkan. Satu jerangau putih, satu jerangau yang biasa. Jerangau itu digunakan banyak kegunaan. Salah satunya adalah antiseptik. Jerangau dimasukkan dalam minyak MPH. Sebab apa? Dia antiseptik. Bila ataupun kalau kita ambil saja jerangau, kita masakkan dia dengan minyak, maka dia sudah boleh guna sebagai antiseptik. Masya Allah. Dan boleh diminum. Air jerangau boleh diminum untuk menghilangkan keracunan. Yang dulu ada Pak Haji ceritakan.
Bagaimana ada percubaan membunuh diri. Bagi seorang ibu, dia terlalu duka cita yang berpanjangan. Masya Allah. Pak Ji pun tak faham kenapa nak duka cita yang berpanjangan. Ya, hidup pun pendek, kenapa nak berduka cita berpanjangan? Ya, alangkah seninya kita, kecilnya kita, alangkah singkatnya masa. Kenapa nak menangis bak kiamat yang berpanjangan? Kenapa kita nak dijadikan dunia ini gelap, gulita? Gunakan masa kita ini, walaupun kita tinggal bersendirian. Tinggal bersendirian. Gunakan masa ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kerana kehidupan sebenar kita ialah kehidupan di akhirat. Sebab itu, kita kena mencintai, ya, mencintai para kiai, orang-orang alim ulama, orang-orang yang beriman. Seperti mana dikatakan oleh seorang ulama mengatakan, ya Allah, aku mencintai orang-orang yang beriman itu walaupun amalku tidak sebanyak mereka. Ya Allah, aku membenci ahli-ahli maksiat walaupun dosaku lebih banyak daripada ahli maksiat. Cinta. Ya, baik. Ini kita di mana pula ni? Pak Ji nak pergi ni? Jerangau, ya, Jerangau. Jerangau ni untuk ubat sakit perut. Jadi ibu tadi dia makan paracetamol 30 pil paracetamol makan. Tujuan dia apa? Nak bunuh diri. Memang paracetamol ni kalau kita makan, dia akan kena ke liver, dia akan mati. Tapi dia sebelum dia nak mati, dia menyesal. Dia lari pergi ke rumah jirannya. Dalam keadaan hampir-hampir nak pengsan itu, dia sempat beritahu pada jirannya, aku makan Panadol nak bunuh diri, pengsan. Pengsan tu, lepas tu meninggal lah. Tapi belum sempat dia meninggal, jirannya ada pokok jerangau putih. Diambilnya, ditumbuk cepat-cepat, ambil airnya, diberi minum. Alhamdulillah, orang itu masih hidup lagi sampai sekarang. Jerangau, anti racun, antibiotik, antivirus, antiseptik yang gunakan ini. Alangkah hebatnya para penciptaan Allah ini. Malu kita, ya, untuk memperkatakan nikmat apa lagi yang kita nak dustakan. Jerangau, pokok jerangau. Ada yang tak kenal jerangau tak? Pokok dia tu macam menerung. Menerung lagi tak kenal. Jerangau pun tak kenal. Dia tumbuh tinggi tu, lepas tu ada ubi-ubinya, rhizome. Dia bagi rhizomenya panjang, rimpangnya panjang begitu. Itulah nama jerangau. Ataupun kita panggil dringo. Dringo. Sedap nama dringo. Indonesia panggil dringo, jerangau. Baik, itu juga salah satu daripada herba antiseptik. Allahu Akbar. Kalau begitu, kenapa dalam masyarakat kita dulu ketika buat minyak ini, mereka dah masuklah jerangau. Kecor. Kecor itu bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia panggil cekor. Cekor. Bukan. Bahasa Indonesia panggil kencor. 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 Malaysia panggil cekor. Cekor, jerangau. Dua-dua ini adalah dua yang digunakan. Kalau ada jerangau, adalah cekornya, sebagainya. Subhanallah. Itu yang Pak Ji nak ceritakan. Dan seterusnya, ada juga yang Pak Ji nak sebutkan dekat sini bahawa daripada jerangau ini juga untuk demam. Demam. Kita boleh rebus jerangau bagi minum untuk ubat demam. Sebab apa? Demam mungkin bakteria, mungkin virus. Ya. Kemudian dia juga untuk ubat cacing. Dan tak ramai orang tahu bahawa jerangau itu adalah untuk ubat kanser. Dulu banyak sekali digunakan jerangau untuk ubat kanser. Dia antioksidan, anti radang. Ya. Itu di antaranya. Kemudian seterusnya, dia juga baik untuk selepas bersalin. Ya, perawatan lepas bersalin memang betul lah. Dulu orang ambil jerangau ni salah satu herba yang direbus
buat minyak, ya. Lalu kemudian juga untuk masuk angin. Masuk angin. Jadi kalau kita minum minyak MPH ni, minyak bubuk ini, kita sudah ada untuk anti angin, untuk masuk angin. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu kita tengok bagaimana pokok jerangau ini, ya, jerangau ini kita gunakan. Jerangau. Jadi oleh sebab itu maka itu adalah herba seterusnya. Yang seterusnya adalah bawang putih. Bawang putih juga adalah merupakan antiseptik. Bawang putih boleh kita gunakan. Jadi kalau kita tumbuk bawang putih itu boleh kita letakkan. Atau yang selalu Pak Haji katakan, minyak bawang putih. Macam mana? Potong saja bawang putih, masuk dalam minyak. Minyak cold press, minyak VCO atau minyak zaitun. Jadilah minyak bawang putih. Minyak bawang putih itu disapukan untuk antiseptik, untuk luka, sebagainya. Dan kalau dia ambil bawang putih, dia jadi apa? Dia juga untuk antihistamin, untuk sinusitis, untuk jerawat, untuk blood circulation. Untuk bawang putih ni, dia membuatkan darah kita sentiasa mengandungi oksigen yang tinggi. Bawang putih untuk hipertensi, tekanan darah tinggi. Bawang putih untuk jantung, baik untuk jantung. Jadi dia tidak terkhusus kepada antiseptik saja. Itu di antaranya bawang putih. Allahu Akbar. Dan kita boleh gunakan bawang putih ini juga untuk goreng-goreng, makan. Dia baik untuk pencernaan. Sebab apa? Sebab masalah keracunan itu berada pada bakteria dalam perutnya atau bakteria yang ada dalam ususnya. Sebab itu, kalau kita menternak ayam, macam mana kita nak tengok ayam kita sihat? Usus dia sihat. Macam mana nak bagi usus ayam sihat? Kita bagi antiseptik. Antiseptik kan dekat luar. Antiseptik dia yang digunakan, antibiotik. Apa dia? Tengok. Bawang putih. Kedua, mimba. Yang ketiga, apa dia lagi kita gunakan? Kunyit. Baik. 3 ini pun dah cukup dah. Bawang putih kita campurkan dengan mimba, campur dengan kunyit, diperah, ambil airnya, dibuat sebagai minuman. Dah cukup sebagai antibiotik kepada ayam organik. Kita tak perlu kita gunakan daripada vaksin. Dah cukup dah menggunakan daripada itu. Kunyit boleh digunakan. Jadi kunyit itu juga betul, kalau kita luka, kita sapukan pada kunyit. Air kunyit itu untuk mengelakkan luka itu jadi menanah. Kerana kunyit itu adalah antiseptik. Daun mimba. Mimba adalah antiseptik. Orang guna untuk penyakit-penyakit kulit. Yang dibuat sabun sebagainya. Dan begitu juga kita boleh gunakan kunyit. Kita gunakan bawang putih. Bawang putih itu antiseptik. Jadi pergabungan 3 antiseptik. Bawang putih, kunyit dan mimba. Cukup untuk membuat antibiotik untuk ayam. Kalau guna untuk kita, ya guna untuk kita boleh. Kalau kita masuk lagi temulawak, Masya Allah, lagi bagus kita menggunakan temulawak. Lagi bagus. Kerana bila kita gunakan temulawak, dia menjadi antiseptik. Masya Allah. Baik. Jadi itu adalah antara yang nak sebutkan bagaimana antiseptik yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan. Begitu juga apa dia? Satu lagi, brotowali. Sesuatu yang pahit. Brotowali, pokok cerita, pokok empedu bumi, sambiloto. Brotowali itu dimasak dalam ini, dalam minyak MPH. Brotowali untuk dapat antiseptiknya, untuk sakit kulitnya. Jadi kalau ada sakit merah-merah di kulit itu, sapu saja dengan minyak bubut. Jangan ambil kimia. Ya, kerana dia adalah bertindak sebagai antiseptik. Sebab dia ada brotowali. Dia ada juga daripada pokok sambiloto. Sambiloto, brotowali adalah antiseptik. Masya Allah. Jika diminum, ya boleh diminum. Sambiloto itu orang minum untuk hipertensi. Tinospora crispa, dia ada bahan namanya palmitin. Ya, untuk menurunkan hipertensi. Masya Allah, ya. Itu yang Pak nak sebutkan. Sirih. Sirih antiseptik.
Kalau kita luka, kalau tidak ada apa, ambil sirih. Tumbuk, letakkan. Antiseptik. Sirih boleh digunakan untuk ubat komor. Antiseptik. Dan sirih boleh digunakan untuk apa? Pencuci pada wanita. Ya, yang kita sebut sebagai apa dia? Daddy care. Yang kita keluarkan itu daripada sirih. Jangan kita gunakan daripada kimia. Nanti kalau kimia itu dia membunuh bakteria-bakteria yang baik. Sirih digunakan sebagai antiseptik. Masya Allah. Dan antiseptik memang banyak juga digunakan untuk orang perempuan. Khususnya kalau guna kimia sebagai bahan pencuci, nanti akan menyebabkan bakteria baik yang ada dekat situ juga musnah. Menyebabkan nanti akan berlaku keputihan. Candida itu salah satunya terjadinya kepada perempuan kerana keputihan itu kerana salah satunya ialah bahan kimia. Pakaian dicuci dengan bahan kimia. Pakaian dicuci dengan pewangi. Ya, kemudian begitu juga menggunakan bahan-bahan pencuci. Begitu juga dengan sabun. Ada sabun yang bahan pencucinya tinggi dan kuat, yang menyebabkan kemusnahan dan akhirnya terjadi penyakit tersebut. Itu adalah antaranya. Jadi sirih digunakan. Begitu juga untuk sariawan di dalam mulut ini, kita komo menggunakan sirih. Kita ambil sirih, kita boleh komo. Kemudian seterusnya apa dia? Kopi. Kopi macam tu juga. Kopi, jikalah kita luka, ambil serbuk kopi itu kita letakkan. Dia menjadi antiseptik. Air kopi jadi antiseptik. Apa yang Pak nak masuk ya kopi hitam. Kopi daripada biji kopi yang hitam tu digoreng, yang disangrai, bubuknya itu, serbuknya itu menjadi antibiotik. Masya Allah. Itu sangat-sangat baik. Begitu juga yang boleh jadi antibiotik ialah pokok legundi. Legundi ini ataupun kalau Malaysia panggil lemuni. Pokok lemuni yang daunnya itu warna hijau di atas, di bawahnya berwarna ungu. Yang dibuat nasi ulam kalau dekat sini. Jadi di situ juga adalah merupakan antiseptik. Boleh dibuat, direbus. Kebanyakan antiseptik ni boleh digunakan untuk ubat resedung. Mudah saja. Tengok, kalau kita boleh guna untuk ubat resedung, dia adalah antiseptik. Bagi herba bagi herba. Pak Haji bercakap ni untuk herba, bukan pada kimia. Apa dia? Misalnya apa dia? Leguni baik untuk resedung, baik untuk sinusitis. Dia adalah antiseptik. Dia adalah anti-kanser juga boleh gunakan. Kemudian juga sirih juga boleh digunakan dengan cara menguapkan. Hirup wap. Dia bernafas daripada air sirih yang kita panaskan. Cengkeh. Cengkeh. Masya Allah, minyak cengkeh boleh digunakan untuk menghilangkan masalah resedung. Sebagainya, cengkeh. Masya Allah. Dan termasuk juga bawang putih. Dia juga guna untuk resedung. Betul kan? Jadi oleh sebab itulah maka kita gunakan. Begitu juga kita gunakan daun urat. Daun urat ni mungkin tak ramai yang tahu. Dinamakan plantago. Plantago tu daunnya itu besar itu. Itu juga dia ubat luka. Plantago. Begitu juga kita boleh gunakan daun rumput kapal terbang. Boleh gunakan untuk ubat luka. Ataupun daun Jepang, pohon Jepang, ya, yang digunakan dalam Perang Dunia yang kedua. Jadi oleh sebab itu banyak sekali yang Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa dia adalah merupakan antiseptik. Baik, apabila kita lihat kepada herba pula, apa pula produk-produk? Apakah produk selain daripada minyak penawar herba untuk antiseptik, begitu juga minyak but-but, MPH dapat digunakan, minyak habatul soda boleh digunakan, minyak VCO. Sangat baik. Boleh digunakan untuk luar, untuk sapu, dan boleh guna untuk minum. Antiseptik, minyak zaitun.
Sangat baik, boleh digunakan untuk luar dan boleh digunakan untuk minum. Masya Allah. Antiseptik, antibiotik, minyak. Yang jenis-jenis yang namanya minyak. Dan salah satunya ialah pegagar. Pegagar itu juga adalah antiseptik. Kalau kita luka, tumbuk saja pegagar itu letakkan. Dia akan menghentikan luka. Masya Allah. Begitu juga dengan pegagar kalau kita minum. Dia menjadi antibakteria. Antibiotik alami yang digunakan. Acetocoxide. Masya Allah. Ya, kita boleh gunakan daripada teh herba. Teh herba. Jadi itu adalah kesemuanya. Dan selain daripada itu juga, kita boleh juga kita gunakan bunga lalang. Bunga lalang. Kalau ada bunga lalang, ambil bunga lalang itu dibakar jadi abu. Bila abu itu dicampur dengan minyak VCO. Letak untuk luka terbakar. Dia tak keluarkan air bisa. Luka terbakar. Allahu Akbar. Antiseptik. Macam mana pula dengan aloe vera? Antiseptik. Banyak sekali kalau kita katakan antiseptik, tanaman-tanaman antiseptik ini yang ada di persekitaran kita, yang kita tidak jumlahkannya, yang kita tidak sebutkan dekat sini sebagainya. Begitu juga buah maja. Tahu tak buah maja tu apa? Buah maja tu buah macam buah tembikai, buah semangka tu. Buah dia besar-besar, gantung-gantung gitu. Itu dia panggil buah maja. Ketika kita potong tengah tu, dia putih isinya itu. Ambil isinya itu, kita makan. Itu buah maja. Banyak di Indonesia. Banyak buah maja ni. Cuma di Malaysia jarang sekali yang ada buah maja ni. Misalnya, itu adalah antaranya. Begitu juga dengan banyak lagi tanam-tanaman yang lain. Cuma kita ada guna juga Anti-Rex. Ini produk kita, Anti-Rex. Anti-Rex ini dia juga menjadi salah satu daripada antiseptik untuk sakit kulit. Kita sapu, campurkan dengan air, kita sapu. Kemudian kita boleh minum sebagai antibiotik untuk hilangkan keracunan dalam tubuh badan. Subhanallah. Bagaimana pula dengan SJ2? SJ2, ya boleh kita spraykan, semprotkan pada kulit SJ2, ya, dan ataupun embun pagi kita semprotkan dekat kulit, dan juga embun pagi boleh semprot pada bawah lidah. Ya, embun pagi dengan SJ2 itu ada satu bahaya yang sama, tetapi embun pagi kita gunakan dalam bentuk spray. Sementara SJ2 itu dalam bentuk kapsul. Jadi apabila kita gunakan itu, boleh guna untuk kat luar. Subhanallah. Ada orang yang lukanya itu disebutkan dah bertahun-tahun. Masya Allah. Kemudian dia kata luka itu hilang, dia hanya gunakan HGH. Itu satu lagi. HGH, Human Growth Hormone. Dia adalah antiseptik. Kita spray saja. Kita spray saja di luar dan spray juga di bawah lidah. Masya Allah. Dia sangat-sangat baik. Macam mana pula dengan kulit manggis? Itu Skylab. Itu Skylab yang kita keluarkan di Indonesia. Skylab itu menggunakan kulit manggis untuk menghilangkan masalah yang kita katakan masalah pada kulit. Itu tidak boleh diminum. Tidak boleh diminum. Allah, apa yang Pak nak sebutkan ini terlalu banyak. Begitu juga dengan daun moringa. Boleh kita gunakan untuk kulit. Cumanya di dalam praktik pengamalan herba ini, kita tidak boleh ambil dia bersifat symptomatic treatment. Sakit kulit, hanya sapu untuk ubat kulit saja. Kita tidak boleh begitu. Ya, sebab kita ini, dia tujuan pengambil herba ialah untuk meningkatkan immunity, mempertingkatkan sel darah putih untuk merawat masalah kulit. Jadi oleh sebab itu selalunya Allah jadikan antiseptik, itulah antibiotik, guna untuk luar,
guna untuk makan. Cantik di luar, bagus di dalam. Itu dia punya filosofinya. Jadi oleh sebab itu maka selalunya kalau Pak Haji sebut masa dulu lah, cantik di luar, bagus di dalam ni apa dia? Pegaga. Selalunya sinonimnya pegagan. Sebab apa? Dia antiseptik, dia juga antibiotik, dia antivirus. Jadi oleh sebab itu maka kita boleh gunakan untuk luar dan gunakan untuk dalam. Kita tak boleh bergantung satu-satu kepada luar saja. Dia mesti ambil dengan bentuk makanan juga. Misal kata orang luka, kita nak sapukan minyak gamat. Bisa kita sapu minyak gamat, bisa sembuh. Tapi lebih baik kita makan daripada kapsul gamat. Dan luka ini bukan hanya luka di dalam, di luar, tapi ada luka di dalam. Luka di luar nampak di tangan, luka di dalam siapa tahu. Itu dia punya bahasa dia. Luka di dalam siapa tahu, luar kita nampak lah. Itu peribahasa. Jadi macam mana nak hilangkan luka sebelah dalam itu? Itulah dia herba tu. Misalnya apa dia? Pegaga. Luka luar antiseptik, luka dalam menutup luka di dalam. Hebat kan herba ni? Sebab itu Pak Haji katakan, kita kalau herba ni dibenarkan untuk berlomba lari dalam satu garisan yang sama dan tidak diletakkan peraturan itu mengikut doktrin pengubatan alopati, tapi mengikut doktrin pengubatan alamiah, Pak Haji lihat bahawa orang akan kembali pada herba. Pasti akan kembali pada herba. Tetapi oleh kerana kita tak dapat untuk memperkatakan ini dalam segi doktrin pengubatan moden yang ada pada hari ini, kerana pengubatan moden ini diperlu kepada dokumen, dia perlu kepada apa disebut sebagai data klinikal. Data klinikal ini manalah nenek-nenek kita, moyang-moyang kita, kakek-kakek kita boleh buat data klinikal. Mereka pun duduk dalam hutan gulung jerai. Nak buat macam mana? Tetapi kalau kita masuk ke hutan, tiba-tiba dipatuk ular, belum sampai ke hospital, ke rumah sakit, mereka sudah mengambil daun lalu meletakkan pada bahagian yang patut itu, sembuh dengan izin Allah. Apakah itu tidak boleh dijadikan sebagai salah satu daripada cara untuk perawatan? Apakah kerana dia tidak ada data klinikal, daun itu kita biarkan berada dalam hutan belantara, dimakan oleh kera dan monyet semata-mata? Itulah dia yang Pak Haji nak masukkan dalam TV nanti, ialah apa tu? Disebut sebagai TV Pak Haji. Tunggu nanti. Siarannya sangat menarik. Masuk hutan, masuk rimba, ke pulau, ke bukit, ke gunung. Ke mana lagi? Semua tempat lah. Yang susah, yang jarang kita lihat. Baik, itu kuliah kita. Faham ya? Antiseptik adalah antibiotik, antivirus. Jangan pisahkan. Kalau dalam dunia ini dia pisah. Pak Haji ulang sekali lagi ya, bahawa yang pertama dia panggil antiseptik, guna untuk luar, untuk kulit, membran mukosa. Itu pemisahan hari ini. Yang kedua dia panggil apa? Disinfektan. Ini guna untuk meja, di spray apa sebagainya itu. Yang satu lagi dia panggil antibiotik untuk makan. Dalam herba tidak. 3 in 1. 3 in 1. Hebat. InsyaAllah. Sebelum itu Pak Haji nak ulang, Pak Haji nak sebutkan pemenang-pemenang. Pemenang yang pertama ialah pemenang bagi mereka yang kongsi, share, like dan share. Macam tu. Like dan share. Kemudian yang telah banyak, ada 3 daripada negara luar, daripada Malaysia lah, maksudnya Indonesia 3, Malaysia 3. Tetapi hari ini ada 2 Indonesia, 1 Thailand dan 3 Malaysia. Pak Haji nak umumkan di sini ya, yang Malaysia ialah Nur Aliza Omar. Tahniah pada Nur Aliza Omar, terima kasih daripada Pak Haji kerana tolong share pada teman-teman. Alhamdulillah. Begitu juga Fazli Ahmad
dari Malaysia. Juga terima kasih daripada Pak Haji dan semua kita punya jajaran. Bahasa Indonesia, jajaran kepimpinan kita. Masya Allah. Begitu juga Puan Kam Nur Iman. Yang selalu Pak Haji lihat ada tu. Banyak aktif dan sebagainya. Dan daripada Thailand, satu daripada Thailand iaitu Amani Sienge. Sanggai. Minta maaf lah. Amani ni sebut tak kena ni, minta maaf ya. Tapi nama dia macam itulah. Amani Sienggai. Ya. Pak Haji bukan tahu sangat menyebut nama-nama Thailand ni. Walaupun ibunya Pak Haji boleh cakap Thai. Ini tahulah. Ini namanya air panas. Air panas ni dalam bahasa Thai dia panggil Namron. Namron. Namron, air panas. King Namron, minum air panas. Itu di antaranya. Kemudian, begitu juga dengan di Indonesia iaitu Sunan Abu Aqilah. Ya, Sunaan Abu Aqilah Indonesia. Dan ni leader kita Pak Helmi Hirdianto. Ya, apa khabar Pak Helmi? Terima kasih Pak Helmi, dapat hadiah juga. Alhamdulillah pada hari ini. Masya Allah. Itu pengumuman yang pertama. Nanti hubungi admin, nanti hubungi Pak Jo. Ya, hubungi untuk kita hantarkan hadiah-hadiahnya di sana. Ya, alhamdulillah. Begitu juga dengan hadiah 2 pos Black Radit ni kita akan hantar kepada pemenang-pemenang POC Pak Haji, POC. Ya, ada 10 pemenang daripada Malaysia dan 10 pemenang daripada Indonesia. Hebat ni. Yang hantar ni ramai sekali. Susah untuk menentukan siapa pemenangnya. Kerana semua bagus-bagus. Tapi walau macam mana pun, inilah 10 pemenang daripada Malaysia, iaitu Nur Hayati Abdul Kadir. Kalau tak salah Kak Eti. Daripada Gombak. Muhammad Izzat Fauzi. Rabiatul Adawiyah binti Said atau Shu'aib. Yang keempat, Sarina Ahmad. Yang kelima, Asnah PK Mustafa. Yang keenam, Wan Muhammad Salim bin Haji Wan Hassan. Tahniah Wan yang telah dapat. Yang ketujuh, Hajah Fauziah Hamzah. Ya, alhamdulillah. Yang ke-8, Razali bin Safar. Ini suami isteri dapat hadiah. Alhamdulillah. Yang ke-9, RHM Pokok Sena, Abang Leh kita. Tahniah Abang Leh dapat hadiah. Ya, 2 pos Black Radit. RM100 tu Abang Leh. Dan ini dia Kak Hajar Rosnah binti Hamid daripada Perlis. Ni wakil Perlis ni ada ni. Alhamdulillah. Tahniah ya. Tahniah. Begitu juga dengan 10 pemenang daripada Indonesia. Pak Haryo Suroyo. Alhamdulillah Pak Haryo. Udayana Sucitra. Nurdin Malino. Alhamdulillah. Dedi Harmolis. Ya. Alhamdulillah Pak Jarud Supriyanto. Alhamdulillah Pak Jarud daripada Jogja. Alhamdulillah, kalau tak salah ya. Jika salah nanti berpetulkan balik. Muhammad Nasir. Alhamdulillah. Pak Suprapto. Terima kasih kerana guna POC. Pak Siti Maimunah. Ibu Siti Maimunah. Maaf. Ya, Ibu Siti Maimunah. Bapak Lokman Kahfi. Alhamdulillah. Dan Bapak Heri Yusnanto. Bagi 10 pemenang Indonesia ini, hubungi saja dengan wadir kita Pak Jo. Dan 10 pemenang Malaysia, hubungi saja dengan GM kita, GM Izham kita, insya-Allah, untuk menuntut hadiah-hadiah ini. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan yang Pak Haji nak buat supaya kita dapat faham. Hari ini kita belajar tentang antiseptik. Besok kita akan belajar lagi satu selama 60 kuliah tentang penyakit, 60 penyakit. Jadi Pak Haji harap sangat-sangat supaya kita dapat memahami cara gunanya. Ini misalnya daripada minyak penawar rimba ni, kita titis tempat sakit. Kalau kena bisa binatang, titis pada perakapas basah, letakkan dekat situ. Titis dalam air, minum.
Dua-dua sekali kita lakukan. Begitu juga dengan minyak bubur. Kalau kena api, kenapa kita rinjis. Dan ini juga kita buat sapu untuk di tapak kaki. Untuk lembut-lembutkan di tapak kaki yang Pak Haji dah ajarkan. Ini juga untuk minum, untuk buangkan racun dalam tubuh badan. Untuk asam urat, gout dan sebagainya. MPH juga sama. Begitu juga dengan minyak habatus sauda. Boleh digunakan untuk luar, gunakan untuk minum. Terbaik untuk penyakit kencing manis kerana mempunyai krom yang tinggi. Anti-rex. Anti-rex. Kita guna untuk letak di luar. Begitu juga dengan kapsul gamat. Kapsul gamat itu boleh dibuka kapsulnya, diletak di atas tempat luka. Lagi cepat. Dan begitu air gamat. Boleh juga untuk minum. Kapsul gamat boleh minum. Ya, air gamat, kapsul gamat, minyak gamat. Itu boleh kita gunakan. Bismillah. Begitu juga kita gunakan ini sepang. Ni yang Pak Haji tunjukkan, sepang. Itu di antaranya boleh kita gunakan membagi. Membagi seperti mana Pak Haji sebutkan. Satu lagi jangan lupa, Pak Haji lupa. Apa dia? Spirulina. Sebagai antiseptik terbaik. Spirulina. Okey. Tadi Pak Haji berjanji nak ajar bagaimana cara membuat antiseptik di rumah. Mudah saja dengan menggunakan tanah liat putih. Tanah liat putih. Lalu dijadikan dia, dibancukan air, diambil air beningnya itu, itulah antiseptik terbaik mengikut sunnah Nabi SAW menggunakan tanah. Atin, tanah. Air itulah dibuat semprot. Ya, untuk membunuh kuman. Cuba kita lihat satu hikmah. Ya, kenapa kucing ataupun anjing ketika dia BAB, buang air besar, kenapa dia akan pergi cari tanah? Kemudian dia akan tutup dengan tanah tersebut. Siapa yang ajar padanya? Siapa bagi insting itu kepadanya? Kenapa dia tutup dengan tanah? Sebab nak membunuh semua keracunan bakteria di dalam kotoran tersebut. Hebat. Allah yang membuatkan ini sebagai satu perkara yang sangat-sangat boleh memberikan kepada kita kesan keinsafan tentang besarnya Allah SWT. Terima kasih semua yang mengikuti. Lebih menarik besok ikuti perbincangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.